Dengan mempersilakan Encik Nur Fahmi bin Nordin, Wakil Staf IKBN Dusun Tua untuk memberikan sedikit taklimat. Dipersilakan. Test mic 1 2. Test mic. Test mic. Echo down. Echo down. Down. Okay, thank you. Terima kasih saudari pengacara majlis yang saya hormati, Puan Nuria, mewakili Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Kemahiran, Kementerian Belia dan Sukan, Bapak Rudi, mewakili TEDC Bandung, Tuan Pengarah saya sendiri, Cik Yusof, para pegawai dari TEDC Bandung, para pegawai dan kaki tangan dari IKBN, seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu belia, satu Malaysia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada petang ini untuk kita berkongsikan ilmu dan juga pengetahuan bukan saja orang Malaysia, malah juga dari sahabat-sahabat kita di seberang laut sana, dari yang memisahkannya hanya Selat Melaka yang memisahkan kita. Kita serumpun gitu. Mungkin sama tapi ada sikit berbeza. Jadi sebelum saya meneruskan taklimat pada petang ini, saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, kebetulan sebab kita sama tapi ada sikit berbeza. Jadi untuk adik-adik yang datang dari TEDC, Politeknik TEDC Bandung, ambillah kesempatan ini untuk eksplorasi budaya, bahasa dan juga persekitaran. Jadi kenapa saya ceritakan ini tadi? Sebab biasanya kalau orang Malaysia, kalau orang luar datang ke Malaysia, dia punya dialek dia dah tukar. Biasanya kalau orang Malaysia, kalau datang Bangladesh, dia akan cakap slang Bangladesh. Kalau Indonesia, dia akan bunyi Indonesia. Kalau India, dia bunyi India. Jadi, kalau saya cuba untuk berbicara dengan anda semua, the Malaysian style. Dan semua anak-anak muda depan saya ni, memang saya punya misai macam ni, tapi umur saya masih muda. Walaupun janggut pun dah putih dah. Okey, jadi izinkan saya perkenalkan diri saya sebab malam ni kita akan berkenalan lagi. Jadi sebelum saya teruskan, saya Nur Fahmi bin Haji Nordin, pegawai unit promosi di IKBN Dusun Tua, aka salesman. Tugas saya antara dua, saya beli budak dari luar atau saya jual pelajar IKBN ke industri. So, bersama dengan bos saya, Encik Faisul, yang the skinny guy, handsome begitu. Sorry, handsome but not available. Okay. Okay. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, andai kata kita tak minta, barangkali malang tidak berbau. Sekiranya kalau berlaku sebarang kecemasan ketika kita berada di sini, di dalam dewan ini, saya mohon anda semua untuk tidak panik. Pertama, tidak panik. Kedua, perlahan anda akan turun ke tangga dan menggunakan pintu yang ada signage keluar. Nampak sebelah kanan saya? Nampak? Ada keluar. Sebelah kiri pun ada yang keluar. So, slowly turun dan keluar. In case of emergency. Kalau ini dia kata gawat darurat. Jadi, tolong jangan panik. Saya tak minta, tapi kalau berlaku, minta dijauhkan. Okey? Jadi, waktu asar dah. Dengar bunyi macam azan tadi. Okey? Saya tak nak curi masa lebih lama. Okey, apa yang saya nak kongsikan dengan anda ialah tentang IKBN Dusun Tua. What is IKBN Dusun Tua? Kalau kita tengok video tadi, itulah kita punya long history.
kita punya sejarah yang panjang daripada tahun 54 dan sebagainya. Tapi IKBN Dusun Tua, bila kita bermula dan sehingga hari ini, di sinilah ia. Kerana kekanda saya, IKBN Pertak yang tadi, yang pusat latihan belia kemudian yang tahun 64, dia dah mula berpindah. Sebab rumah lama dia dah ditenggelami air. Dah dijadikan empangan untuk hidroelektrik. Jadi, seterusnya, biasa kalau kerja dengan komputer, technical faulty macam ni memang biasa. It was my worst nightmare. Cik Alim, tolong tekan F5 Cik Alim. Ni yang depan saya ni nama dia Cik Alim yang pegang kamera ni. Okay, so dia salah seorang dari kami punya trainer. F5. Okay, jadi apa yang saya nak kongsikan ialah background of IKBN Dusun Tua. Kalau slide tak jalan, kita jalan cerita. Okay, so either way. Jadi IKBN Dusun Tua, kita start dari 1966, 1966 kita bermula. Hampir 50 tahun sudah kita bermula. IKBN Dusun Tua kita bermula, asal dulu tempat ini merupakan, kalau Indonesia dia dipanggil Jepang, kalau sini orang panggil Jepun, Japanese. Jadi ketika kami diduduki oleh orang Jepun, IKBN Dusun Tua menjadi hospital, di rumah sakit di sini. Jadi bila Jepun kalah perang, dikembalikan kepada British. Habis British, dia bagi pula kepada tentera, militer. Bagi pada askar. Lepas askar, tukar pula, dia bagi kepada pak polisi pula. Polis datang buat training dekat sini, jadi tempat pusat latihan. Jadi sampai satu masa, anak-anak muda macam ni lah, yang dekat depan saya ni, anak-anak muda yang ragat-ragat, tapi zaman 60-an dululah. Dia datang, dia jumpa dengan Perdana Menteri. Masa tu yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Dia minta dengan Tunku Abdul Rahman, dengan Perdana Menteri, dia kata, kami orang muda perlukan kemahiran untuk membangunkan negara yang muda ni. Kalau dulu Malaysia orang kata nak buat sebatang jarum pun tak mampu. Tapi anak muda dia ada keazaman yang kuat. Dia minta dengan Perdana Menteri, kita nak ada tempat untuk orang muda belajar kemahiran. Ada pemimpin Indonesia dulu pernah kata, berikan aku 100 orang, aku akan ratakan gunung. Tapi berikan aku 10 anak muda, aku boleh goncang dunia. Hebatnya anak muda yang dekat belakang, tuan-tuan perempuan ni, yang dekat belakang tu hebatnya. Kita ni dah uban dah, rambut pun dah kurang. Mereka akan melapisi kita nanti. Tapi kalau tak ada kemahiran, tak ada ilmu, hancur apa yang kita telah bangunkan. Jadi, bila selepas diminta dengan Perdana Menteri, dia kata, okey, I bagi you satu tempat. I bagi satu tempat di mana? Di Dusun Tua. Masa tu dia tak panggil IKBN lagi, nama dia belum IKBN. Nama dia dipanggil Belia Pelopor Negara. Dia nak bagi latihan pada anak muda. Masa tu yang datang, kalau tengok yang pelajar-pelajar saya yang baju merah ni, yang ni sekarang dah mula skinny dah. Kalau dulu sado, dia sendo gitu. Kerana apa? Kerana 3 bulan yang pertama dia duduk di IKBN ini, di pusat latihan belia dulu, 3 bulan yang pertama dia belum pegang spana lagi. 3 bulan yang pertama dia dijemur di padang kawat. Kalau kawan saya tu dikira dibersihkan ke situ 3 bulan. Kalau keluar memang orang kata bukan budak kemahiran tapi budak militer. Jadi nak membentuk disiplin 3 bulan yang pertama. Tamat latihan, baru diberikan latihan kemahiran. Zaman tu belum lagi ada mesin-mesin yang macam kita tengok sekarang lah. Yang ada lathe machine, milling machine yang canggih-canggih, yang ada turning machine dan sebagainya, belum. Kita cuba bermula dengan ternakan. Ada ternakan ayam, ada tanam sayur-sayuran, ada yang baiki jentera untuk pertanian. Kita bermula dari situ.
Sebab zaman dulu kita bermula dengan program buku hijau. Kita lebih kepada pertanian tahun 66. Kemudian evolusi. Kita evolusi, kemudian ada jurusan electrical, ada mechanical. Kita campur, semakin lama semakin bertambah. Sehinggalah hari ini kita ada 12 jurusan yang ditawarkan khusus di IKBN Dusun Tua. Kalau di peringkat kementerian, kita ada hampir 200 jurusan yang ditawarkan dalam 12 bidang yang dinyatakan tadi. Jadi dekat sini saya ada 12, antara yang terbanyak lah dalam Malaysia untuk makluman adik-adik semua. Kalau yang Cembung memang excellent. Tempat lama Pak Yusof, yang itu excellent center for automotive. Tetapi yang ada di sana juga sebahagiannya datang dari Dusun Tua. From level 1 to level 3, dia di Dusun Tua. Up to level 4, dia pergi ke Cembung. So, dia progression. Itu tadi dia kata, dia ada peluang untuk meningkatkan dia punya tahap persijilan dia. Okay? Alright. Jadi, ada peluang. Untuk anak muda ni, kalau nak kata tak ada peluang macam zaman saya dulu, to be frank, saya pun bukanlah a nerd guy yang rambut belah siring macam ni dulu kan. Sebab dulu saya pun spiky juga. Sebab I'm not a technical teacher. I was a social teacher. Saya seorang jurulatih sukan, outdoor recreation. So sini kita blend in dengan yang technical. So it is an honour to me lah, untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan dan juga adik-adik kat atas sana. Sebabnya kalau budak-budak dia tak tahu teknikal, jangan cerita lah. Dia cakap apa teknikal, kerja kilang lagi senang. Mereka tidak nampak peluang. Tetapi kerajaan Malaysia, dia nak bagi peluang pada anak-anak muda yang daripada dia duduk bersidai di shopping mall, dia duduk sidai di depan bioskop, come study. Kerana apa? Kerana IKBN tidak mengenakan yuran pengajian untuk anak-anak ini. Kementerian Belia dan Sukan tanggung yuran pengajian mereka. Yuran pengajian, makan minum, penginapan dibiayai oleh Kementerian Belia dan Sukan. Alangkah bertuahnya anak-anak muda Malaysia ni, tuan-tuan. Dan itu pun masih ada lagi yang main-main lagi. Biasa anak muda, jiwa muda, gelora tinggi. Okey? So ini yang saya cerita tadi. Dari Jepun, British Askar Melayu, Polis Hutan, Polis Field Force. Okay, so diorang hantar memorandum kepada Prime Minister. Okay, ni nama mula-mula dulu, Angkatan Belia Pelopor Negara. Dulu tak ramai. Dulu cuma ada 85 orang. Sekarang kita ada 1076 orang pelajar di IKBN Dusun Tua yang anda berada sekarang ini. Ini yang mula-mula dulu, courses yang kita tawarkan dekat sini. Kemudian ditambah sikit lagi. So ini evolution, rebranding. From time to time, dari Angkatan Belia Pelopor Negara, ditukar kepada Pusat Latihan Belia Dusun Tua, atau PLB. Kemudian dia ubah pula, 1991 dia jadi Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua khususnya. Okay, so yang ini antara department yang kita ada di Dusun Tua. So kita ada elektronik, mechanical, awam, automotive and electric. Yang ini yang currently ada, yang sedia ada kat sini. Yang dalam masa yang sama kita dalam proses transformasi, yang mana ada jabatan awam dan jabatan elektronik akan dipindahkan ke tempat lain. Okay, tapi setakat ini masih ada lagi penuntut yang melanjutkan lagi pelajaran di sini. Okay. Okay, yang ini kita punya supporting department, iaitu saya dari cawangan hubungan industri. Kita ada penyelarasan kualiti. So yang ini untuk silibus.
And then kita ada general study, pengajian umum. So instead of you belajar tentang technical, you juga kena belajar tentang subjek keagamaan, leadership, entrepreneurship juga kita ajar. Dan instead of you belajar macam mana nak jadi seorang foreman or technician, kena juga belajar yang ni. Okay, yang ini teraju-teraju di IKBN. Kalau asal dulu, yang terajunya seorang tentera. Jadi sebab tu yang itu dipanggil pegawai memerintah, commanding officer, lieutenant colonel. Sebab 3 bulan yang pertama tu memang military jaga. So dia di bawah seorang commanding officer yang lieutenant colonel. So time to time, so until today, itulah dari awal tahun sehingga sekarang, Cik Yusof kita punya pengarah. Okey, kalau anda buka Google Map, kalau anda type koordinat tu, inilah yang anda akan jumpa. Cuma yang ini, Google Map, dia tidak selalu update. Yang selalu update Waze. Waze selalu update. Tapi, yang inilah basic yang kita ada. Kerana, dalam map ni tak ada bangunan yang anda ada sekarang. Belum lagi. Sebab bangunan ini antara bangunan yang kedua terbaru. Kedua terbaru compare to awam. IBD kan? Yang kedua terbaru. Okay. So ini illustration. Ini dari bukit depan. Tengok dia punya ni view. So kita punya facilities dalam ni. So within 81 acre. Ada 81 ekar. Inilah kawasan kita. Kawasan yang masih lagi diselubungi kehijauan hutan. Walaupun tidak jauh dari bandar. Dan masih lagi ada suasana desa. Okey, ini objektif dasar penubuhan. So ini skematik dia. Okey, saya cuba pergi laju sikit. Boleh Boleh tuan-tuan? Yang belakang okey? Anak-anak yang belakang okey? Alright. Okey. So anda boleh baca yang ini objektif kita. Okey, kenapa kita buat IKBN? So macam mana saya cerita tadi, dan juga yang mana anda tengok dalam video tadi, kebanyakannya telah diceritakan dalam video tadi. Unless kalau anda tidur, memang anda akan tak akan tahulah. Okey. So celikkan mata anda, pasang telinga, dengar dan lihat. Okey, ini kita punya customer charter. So ini kita punya mission. Anak-anak muda yang ada skill dalam technical, yang ada vision, okey, dan dia ada akhlak. Kadang-kadang dia bijak tapi akhlaknya teruk. Dia memang bijak tapi nakal. Tapi nakal biar berakal. Jadi dekat dalam ni memang kita ada pegawai khas untuk jaga disiplin. Kita ada pegawai kesatria. Esok kita akan jumpa dengan diorang di Padang Kawat. Okey, tapi majoriti yang jadi pegawai disiplin tidak ada misai macam saya. Sebab diorang semua tak ada misai. Baik je rupa dia, tapi agak sikit ganas. Okey, jadi hati-hati yang belakang sana. Okey. Alright. So vision kita, so menjadi institut yang kemahiran yang terunggul. Okey, untuk pembangunan negara. Antara yang tertua. So ini kita punya moto, IKBN Professional Terunggul. Walaupun kita bukan totally professional, tetapi we act professionally. Kalau ada di Malaysia, kita ni dalam bidang collar biru, blue collar. Kalau macam yang tuan-tuan perempuan, more on white collar. Tapi anak-anak muda yang datang belajar sini, kita sasarkan dia keluar dengan blue collar untuk contribute tenaga dalam pembangunan negara. Okey, konsep latihan macam tadi, dia integrated. It's not only awak belajar tentang kemahiran, tapi juga ada kawat, disiplin, ada keagamaan, kerohanian. Kita ada program-program di masjid, kita ada program tilawah, kita ada program nasyid, kita ada program Maulidur Rasul dan sebagainya. Kita buat.
Kita ada program sukan, kita menggalakkan pelajar-pelajar kita untuk belajar organize sukan untuk sesama dia. Bukan hanya saja di bahu pengajar saja, tetapi juga pelajar juga ada peranan untuk mengendalikan aktiviti. 3K. Kepimpinan, kemahiran dan keusahawanan. 3K. Bukan kolonisme. Tapi ini kepimpinan, keusahawanan dan kepimpinan. Okey, ini 3K yang kita cuba bangunkan untuk dalam diri anak-anak kita. Okey, yang ini adalah list IKBN dalam Malaysia. Selepas hampir 50 tahun, kerajaan Malaysia berpecah kepala memikirkan macam mana nak buat lagi. Jadi, setiap negeri dalam Malaysia memiliki sekurang-kurangnya satu IKBN di setiap negeri. Okey, yang ini ada 15. Kita ada ini yang awal, kemudian kita ada tambah lagi dalam rancangan Malaysia ke-9. Jadi okey. Sampai ke Kedah. Yang antara yang terbaru. Jadi total kita ada 20 IKBN dalam Malaysia. 20 IKBN dalam Malaysia. Kemudian satu untuk yang main golf dan satu lagi kolej kemahiran belia negara di Pontian, iaitu kita punya separuh-separuh kat situ. Okey, so ini yang kerajaan telah usahakan untuk manfaat anak-anak muda ni. Okey, ini gambaran dia kalau tengok di peta Malaysia tu, yang satu yang macam singa, satu lagi yang panjang semenanjung tu. Okey, inilah yang telah disediakan untuk anak-anak muda yang umur 18 hingga 30 tahun di Malaysia. Ini yang usaha yang telah diambil oleh kerajaan untuk nak bantu anak muda. Okey, yang itu di bawah latar belakang. Okey, itu cerita latar belakang dia. Okey, apa yang ada dekat IKBN Dusun tu? Yang saya sebut 12 courses di Dusun tu. Yang datang hari ini dari electrical mungkin? Betul? Kan? Electrical atau listrik gitu. Okey, electrical. Okey, sebab yang sini kita ada kalau electrical itu kita pecah kepada dua. Electrical chargeman dan electrical wireman di Dusun Tua. Okey, kita tengok dekat bahagian pembangunan kemahiran. Di bawah bahagian pengurusan latihan. Sebelum saya lupa untuk adik-adik sekalian yang baru sampai, tuan-tuan dan puan, yang berbaju purple yang seakan color jaket awak tu yang dekat depan ni, kan? Nampak tak ibu yang seorang yang color purple sikit dia pakai specky tu? So, okey, yang itu asisten daripada Pak Yusof, Puan Hajah Siti Ratna Sari Abdul Razak, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar, Hal Ehwal Murid di sini. Jadi dia ibu kat sinilah. Kalau Pak Yusof bapaknya ni ibu dia. Untuk yang jaga anak-anak, dia. Untuk teknikal, Encik Wan Asmawi. Dia minta maaf sebab dia tak dapat hadiah ini. Dia ada program di Sepang gitu tuan. Di Sepang ada aktiviti, ada program latihan kat sana. Okay, so yang ini ialah metodologi kita punya prinsip latihan. So yang warna biru ialah untuk yang practical. Yang warna oren ialah untuk theoretical. Okay, apa dia ni? So ini percentage dia. So when you go up, it go less. Okay. So level 1, level 2, level 3, level 4 and level 5. Okay. So basic dia banyak hands on. Once you go up, dia kurang hands on, dia lebih on the theoretical. Okay. So ini adalah persijilan yang kita tawarkan di IKBN. So ini adalah sijil teknologi IKBN yang dihasilkan oleh pihak IKBN. Selain dari itu juga kita ada sijil kemahiran Malaysia, that is bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Yang ketiga kita ada memang khas untuk electrical. Kalau di Malaysia, untuk yang menjaga electrical bawah Suruhanjaya Tenaga. So we call it ST. So untuk menjaga kompeten mereka yang terlibat dalam bidang electrical.
Okay, so inilah courses yang saya cakap tadi, ada courses yang kita tawarkan di Dusun Tua. So electrical, so kita ada 2. Sorry kalau belakang nampak kecil kot. Kan? Kecil boleh nampak? Kalau Cik Hamdan boleh nampak, mana anda rugi tu, kena tukar spek lah. Kan? Okay, anak muda mata terang ni. Kalau Cik Hamdan nampak tu kira A tu. Okay, so untuk elektrik kita ada 2, wireman and chargeman. Okay, single phase, 3 phase. Okay. So dia ada, kalau untuk yang wireman, untuk single phase dia akan 2 tahun belajar. Kalau untuk yang advancement ke chargeman, setahun belajar kat sini. So dalam setahun inklusif dengan dia punya practical or on job training. Okay, later on kita akan ada satu jabatan baru. We call it Jabatan Teknologi Penyejuk Bekuan dan Penyamanan Udara. Kalau orang putih dia senang, jabatan air condition. Simple je. Kalau dia bahasa panjang dia penyamanan, penyejukan dan penyamanan udara. So dia untuk air condition. So kita ada domestic and kita ada commercial. So ini dia punya study period dia, 24 bulan dekat dalam, and then 3 months untuk on job training. Next is automotive, one of the most popular other than electric. Kalau elektrik tu memang hot, jurusan yang terhangat sangat dekat sini. So selain dari itu ialah automotive. So once we say automotive, orang akan nampak kereta saja biasanya. So di sini kita automotive kita ada 4. Kalau macam di Cembung kita ada jentera berat, yang itu memang advance kat sana. Tapi kita juga ada jentera berat, kita ada kereta, kita ada commercial vehicle, dan kita ada spray painting untuk mengecat kenderaan tadi. Okay, so sama juga ini 24 bulan belajar di dalam dan 3 bulan on job training. So next is mechanical. Okay, mechanical kita ada, sekarang kita ada 4, dulu kita ada 3. So kita ada newcomers untuk under mechanical. So kita ada industrial maintenance, kita ada general machinist, kita ada welder, dan yang baru kita ada industrial product design. Okay, so ini antara yang terbaru. Yang industrial product design adalah terbaru di IKBN Dusun Tua. So yang 3 tu adalah antara yang tertua lah di Dusun Tua. Yang memang kata orang muda dia kata ini all time kat sini, all timer kat sini. Okay, so antara kita punya welder juga kita hantar ke tempat Puan Nolia dulu. Puan Nolia mantan pengarah di IKBN Bandar Penawar dulu, oil and gas hub. Semua situ yang untuk bakal nak pergi oil and gas. Anak-anak dia lah ramai pergi oil and gas. Okay, so kita antara feeder pada dia lah. Okay, so student activity. So ini antara projek yang kita bangunkan antara IKBN. So kita guna, kita masih mula merangkak dari menggunakan enjin motosikal Moderna Screes, kita pakai Honda 125. So kita develop as a car. So you bina your chassis, you bina everything, and then put on the track and race. Itu yang kita cuba buat untuk expose kita punya student. Mungkin tak berapa laju, tapi kalau langgar saya pun saya ingat boleh hospital dekat saya. Okay, so ini exposure. So dalam Malaysia kita ada pertandingan kemahiran. So untuk trainer ada satu kategori, untuk yang student ada satu kategori. Okay, so ini adalah gambaran di Benjamin Hill. So anda mungkin tak pergi semua tempat, mungkin tuan-tuan perempuan yang ini, ibu-ibu ni mungkin akan boleh jalan ke sana lah kalau ada kesempatan. Tapi saya nak bagi gambaran yang ini di electronic industry. Okay, yang ini untuk wireman, single phase wireman, 3 phase wireman. Okay, yang ini untuk chargeman. Air condition. Welders. So welders kita more on piping and thick material. Okay, ini machinist. Okay, custom part. Industrial maintenance, mesin ada dalam industri, so kita belajar repair. So ini biasa, automotif, automobil, kereta.
ini masih kereta. Jadi jentera berat lebih kepada tractors yang heavy machines, steamroll, excavators, ya. So ini untuk commercial vehicle. Commercial vehicle is more on lorry, bus, 4x4, 4-wheel drive. Okay, spray painting. So instead of kita guna bahan yang sedia ada, kita juga terima dari luar untuk dicat kereta mereka. So ini under civil, furniture maker, pembuat perabot. Ini landscape construction, under civil. Okay, so far yang itu yang kita ada di IKBN Dusun 2. Okay, cuma yang perabot dan landscape, kita dalam proses perpindahan untuk pergi ke Kuala Langat. Okay, so later on dia takkan ada sini dah. So kita cuma menghabiskan sisa-sisa pembelajaran di sini. Okay, jadi untuk anak-anak yang datang dari Poli TDC Bandung, anda datang sini, you still a student, betul? Jadi maknanya you are bound to student rule. Ada peraturan mahasiswa, ada kan? Okay, jadi masih terpakai. Saya percaya ibu-ibu, jadi anak-anak ni masih tertakluk di bawah peraturan yang ditetapkan oleh pihak Poli TDC. Sama juga. Cuma apa yang saya nak pesankan ialah, saya tahu tengok muka seorang-seorang yang merokok pun ada. It's okay, you nak merokok, tapi tolong jangan merokok dalam kawasan asrama. Jangan merokok ketika anda tidur, jangan sampai tilam saya terbakar. Okay, so anda nak merokok, pandai-pandai suruh, jangan sampai saya tangkap. Jadi kalau saya tangkap, nasib anda kurang baik. Okay, so maknanya tetap masih sama. Okay, yang itu. Kemudian kalau yang lajang itu lajang. Okay, kalau yang ada wanita tak? Ada? Oh ada satu bunga. Okey, maknanya kalau yang lelaki tu di lelaki lah, kalau yang perempuan tu di perempuan. Saya takut yang perempuan tu pergi tempat lelaki. Okey, jadi kita sediakan penginapan. Okey, nanti Cik Ariza dah sedia penginapan, so jangan campur-campur. Okey, sebab dalam ni memang student saya hanya berjalan kaki kat dalam. Student tak pakai motor kat dalam, so anda berjalan sama-sama dengan dia orang. Okey, so kalau Pak Rudi kata mau dibaurkan gitu. Jadi nak dicampur-campurkan. So ambil peluang ni untuk mixing, blending, dapatkan kawan baru. Mana tahu lepas ni awak nak datang lagi, kita tak tahu kan. Okay. So a day in a life as a student life in IKBN Dusun Tour. So apa dia punya daily routine dia? Okay, kalau anda duduk di IKBN Dusun Tour, anda punya daily routine. So start dari pagi, wake up call by warden, kan, ataupun anda punya housemate ke roommate ke, wake up call. Ada yang non muslim dalam ni? Ada tak student yang non muslim? Awak juga? Awak dah lah bunga yang non muslim juga. Okay, fine, tak apa, senang sikit. Mana yang lain muslim All the boys Muslim, okay. InsyaAllah besok pagi subuh kita jumpa di masjid. Dekat je masjid. Antara yang terbesar dalam IKBN ni, Dusun Tour masjid yang terbesar. Okay, pagi-pagi kita ada wake up call. Puan, yang ini duduk di, yang lelaki duduk di quarters quarters lagi senang, quarters. Quarters satu-satu pintu pun dia kena ketuk tu. Okey, untuk yang lelaki anda tinggal di quarters, ini saya pesan, anda akan tinggal bersama dengan kawasan kediaman staff. Okey. Jadi staff-staff duduk kat situ juga. So jangan terkejut nanti kalau ada nampak anak-anak kecil
Dia ketuk pintu kan, abang. Kan, so jangan terkejut sebab biasa budak-budak dia suka main kat atas tu. Okey. Kadang-kadang anak saya pun terlepas ke sana tu, saya lupa nak kunci. Okey, so watch out. Okey. Untuk makan apa semua, nanti kita dah sediakan dia punya ruang. Ibu-ibu, bapa-bapa pun juga ada. Okey. Yang ini nanti malam kita ada agenda lain lagi malam. Okey, untuk saya nak maklumkan yang malam nanti kita ada satu program di Dewan Besar. Kita ada program Suai Kenal antara anak-anak dari TEDC dan juga anak-anak dari Dusun Tua. Okey, so kita akan nak campur kat situ lah sebelum besok masuk ke kelas. Okey. So mungkin trip anda kali ini akan memenatkan, but should be enjoy. Okey, jangan takut. Memang boleh sebab tak ada orang mati dekat KBN Dusun Tua ni. InsyaAllah lah. Separuh mati tu mungkin lah. Tapi kalau dia keluar tu, dia akan datang jumpa, terima kasih cik. Biasa macam tu lah. Okay? Tapi kalau masa training, dia tengok muka saya pun dia menyampah. Dia kata, ini teruk ni orang. Okay? Tapi you will appreciate after your training. Sometimes the training is not so sweet. The sweetness will come after the training. Okay? So, dia tak nak keluar agak malu-malu. Tapi apa dia saya nak bagi tahu? Pagi bangun, solat subuh. After solat subuh, you akan pergi for breakfast. After breakfast, you catch up, kumpul. You akan bergerak pergi ke Padang Kawat. Okay, dia ada morning assembly. Setiap pagi ada morning assembly. So, ada update news kat situ. Selepas tu baru boleh masuk ke workshop. So, kalau ini semua elektrik kan? So, all the electrical, so akan pergi ke workshop electrical. Okay. So, 10 o'clock ada break. Okay, and then masuk balik. So then you go out for lunch. Okay, ada makan tengah hari. And then before tu you akan gerak masuk balik ke kelas. So until 4:30 or 5. Okay, pukul 4:30, pukul 5 dah habis kelas. And then kita ada program petang pula. Sama ada sukan ataupun ada aktiviti kesenian. Okay. Kemudian sampailah 6:30 ada dinner. Dinner is served 6:30 petang 6:30 makan malam. Okey, 6:30 makan malam. Lepas tu solat maghrib, solat isyak. And then pukul 9 ada supper. Okey. Berapa kali makan dah tu? Awak kira berapa kali makan? Ke dah lupa nak kira dah? Okey, duduk Dusun Tua, sofa 5 kali makan. Okey. Supaya yang dulu datang, saya pernah jumpa student saya yang datang, mula-mula dia tak boleh nak donate. Blood donation tak boleh. So after 1 year, cik, saya sudah boleh donate. I can go for blood donation sekarang. Sebab dia punya berat dah naik. Pun ada juga. Tapi lari teruk juga kena. Okay. So, makan malam, you ada supper. So, after supper, kalau macam besok, malam ni kita ada aktiviti. Tapi macam malam besok, yang mana kalau tak ada aktiviti, boleh balik untuk rehat. Okay. Yang itu agenda ataupun planning untuk anak-anak yang dekat atas sana. Okay. Untuk yang dosen-dosen ni nanti dulu. Ini ada lain. Okey, ada untuk yang ibu-ibu dan bapa-bapa ni. Okey, nampaknya saya punya yang presentation untuk yang aktiviti harian dia sangat malu. Kan, malu-malu untuk keluar, tak apa. Jadi apa yang saya cerita itulah tadi. Dari pagi sampai ke malam, itulah kitaran dia. Okey, jadi jumpa dengan kawan-kawan yang dari jurusan elektrik. Okey, so mix in, kenal-kenalan. Mana tahu. Tapi kalau yang elektrik semua lelaki juga lelaki jugalah, tak ada yang bunga pun tak ada yang ni belah sini. Last time kita ada satu bunga kan. Dia dah keluar pergi ke on job training. So unfortunately, but please don't be gay. Walaupun semua lelaki jangan jadi gay. Okay, itu pun masalah sosial juga tu. Okay, so kita pergaulan sosial yang positif. Okay, alright. Jadi saya rasa itu saja yang saya boleh kongsikan dengan anda pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih di atas perhatian yang diberikan. InsyaAllah lain masa kita akan jumpa lagi. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang mengguris rasa, menyakitkan hati. Saya mohon maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah. Yang buruk, yang capek apa semua datang dari saya sendiri. Saya mohon maaf sekali lagi. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Encik Nur Fahmi bin Nordin di atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, berakhirnya taklimat sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis pada petang ini. Sebab itu, saya bagi pihak ahli jawatankuasa majlis ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang memberi kerjasama dalam menjayakan majlis pada hari ini. Tersilap, tersalah, harap diampuni, terkasar bahasa, mohon dimaafi. Dijemput yang berusaha Puan Nolia binti Abdullah, Encik Yusuf Ibrahim, Pengarah IKBN Nusantara, Bapak Rudi MC Merangkir, semua staf, pelajar-pelajar, jemputan serta hadirin untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Akhir kata daripada saya, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom.